الكرام وتقضى بهم حوائج وتنبي الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da mauti, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekalian, pertama kita syukur pada Allah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan taufik dan hidayah kepada saya, kepada kita semua yang hadir pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab kemuliaan bagi saya dan tuan-tuan serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dengan sebab kita iman pada Allah Subhanahu wa taala lah, inilah asbab kemuliaan bagi diri kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Quran, Allah kata walillahil izzatu walirrasulihi walilmu'minin. Kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Jelas ayat ini menyatakan bahawa manusia itu dimuliakan dengan sebab nilai iman yang ada dalam diri dia. Sejauh mana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sejauh itulah kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kita syukur pada Allah juga. Allah Subhanahu wa taala masih hidupkan kita dalam bulan Syawal setelah kita bekerja keras pada bulan Ramadan. Kita telah bekerja keras pada Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah gembirakan dengan datangnya Syawal. Dan kita perlu ingat, dan janganlah kita tinggalkan suasana Ramadan apabila masuknya Syawal ni. Sebenarnya apabila masuknya Syawal ni, kita punya amalan kita dah stable lah. Amalan tu dah stable. Seperti mana hidupnya malam pada Ramadan, begitu juga hidupnya malam di malam-malam di bulan-bulan yang lain. Tak kira lah di bulan Syawal ke, tak kira lah di bulan Zulqa'dah ke, ataupun Zulhijjah ke, atau Muharram dan sebagainya. Jadi kita nak hidupkan seperti mana yang kita telah bekerja keras pada bulan Ramadan, begitu jugalah pada bulan yang lain kita kena hidupkan amalan-amalan agama dalam diri kita. Dia punya maksud tujuannya la'allakum tattaqun, untuk kita beroleh ketakwaan kepada Allah. Ini maksud dia. Tak maksud dia untuk dapat takwa. Takwa ni apa? Mengamalkan agama Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan asal amal saja, tapi amal agama dengan sungguh-sungguh. Ini nama takwa. Sebab itulah apabila masuk je bulan Syawal, janganlah kita leka, kita teruskan amal kita. Walaupun puasa yang telah difardukan telah habis masanya, tapi banyak lagi puasa-puasa yang boleh dilakukan, seperti puasa dalam bulan Syawal. Masih ada masa lagi. Siapa yang belum puasa lagi, masih ada masa lagi untuk dia berpuasa selepas puasa, iaitu puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Ataupun dia boleh istiqomah yang terus dengan amalan puasa Isnin dan Khamis.
Jadi ini kita cubalah hidupkan supaya kita beroleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang termasuk kalau itu insya-Allah kita sambung pengajian kita yang telah lama juga kita tinggalkan, yaitu kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pada muka surat 27. Muka surat 27. Masih lagi dalam bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Pada ayat ketahui olehmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Ketahui olehmu, mu ni siapa? Mu ni bagi siapa yang menuntut, siapa yang mengaji kitab ni, siapa yang mendengar kuliah ni, dan kepada seluruh hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawasanya dia ni balik pada mana? Balik pada lidah itu. Kita bincang masih lagi dalam pasal menyatakan tentang penggunaan lidah ni. Bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan. Lidah ni kalau silap guna, dia menyebabkan kebinasaan. Ini yang perlu yang kita kena jaga. Senang dapat pahala, senang dapat dosa. Senang dapat pahala, senang dapat dosa. Dia mudah, dia tidak bertulang. Lidah ni sebetulnya lidah ni dia tak bertulang, dia lembut, tapi dia walaupun lidah ni tak bertulang, kadang-kadang dia boleh jadi batu, kadang-kadang dia boleh jadi pisau, kadang-kadang dia boleh jadi madu, kadang-kadang dia boleh jadi racun. Kadang-kadang dengan sebab dia kita boleh dapat manfaat, dan dengan sebab dia juga boleh jadi mudarat. Sebab itulah kita kena prihatin tentang lidah, kena tahu, kena ambil berat tentang lidah. Sebab tu dia kata apa? Ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Kalau diceritakan tentang keburukan tentang lidah ni sangat banyak, sangat-sangat banyak. Tetapi memada akan dikau kerana menolak akan semuanya kebinasaan itu. Nya tu balik pada kebinasaan itu, nak tolak semua kebinasaan itu oleh beramal. Cara nak elakkan daripada lidah kita dibinasakan, dengan sebab lidah kita jadi binasa, adalah salah satunya adalah dengan jalan kita beramal. Beramal mestilah dengan ilmu. Amal mesti tahu, amal ilmu mesti kena tahu. Sebab tu Allah SWT beritahu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiruka li zambika, wastaghfir li zambik. Kan Allah kata dah, maka hendaklah kau ketahui. Allah perintahkan kita supaya kita menuntut, untuk mencari, untuk tahu, untuk kita ketahui. Tahu dulu, dah tahu, wastaghfir li zambik. Allah Ta'ala ampunkan. Dengan sebab kita amal dengan ada ilmu, barulah Allah Ta'ala akan bersihkan diri kita. Barulah Allah SWT cuci segala dosa-dosa kita. Sebab juga Allah SWT berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa apa? Amalkan agama sungguh-sungguh, kan? Wa qulu qawlan sadida, dan bercakaplah qawlan sadida. Qawlan sadida dengan perkataan yang hak. Dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ayat qawlan sadida adalah bermaksud dengan bercakap dengan perkara yang hak, iaitu perkara yang mengenai dengan ketauhidan kepada Allah. Dan bercakap tentang la ilaha illallah setiap masa dan keadaan 24 jam. Untuk kita untuk bercakap tentang ketauhidan, penafian kepada makhluk ni langsung tak boleh buat apa-apa, yang hanya menggerakkan, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat, yang beri rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah. Cakap perkara yang benar-benar hak, supaya apa? Memiliki tauhid yang betul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yuslih lakum a'malakum, maka barulah Allah Ta'ala akan bersihkan amal kita. Apabila percakapan kita betul, amal jadi betul. Apabila cakap kita tak betul, amal jadi tak betul. Sebab tu kita kena baiki segala percakapan kita, kan? Bahawa Allah SWT akan islahkan kita, baiki kita, kan? Supaya daripada apa? Daripada kita malas baca Quran, rajin baca Quran. Daripada malas solat, rajin solat. Daripada malas nak buat kebaikan, rajin kita buat kebaikan dengan perantaraan percakapan yang hak telah kita keluarkan, yang telah kita gunakan lidah kita, sebagai perantaraan kita beramal dalam kehidupan kita. Sebab tu penting untuk kita jaga lidah ni. Sebab dalam hadis Nabi SAW juga ada menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik ataupun dia diam. Jadi pentinglah untuk kita menjaga perkataan-perkataan yang keluar, yang terbit daripada lidah kita. Maka dia kata apa? Nak menolakkan akan semuanya kebinasaan itu oleh beramal, amal dengan ilmu itu dengan satu ayat daripada Al-Quran. Beramal dengan satu ayat daripada Al-Quran yang mulia, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'ruf. Al-ayah. Ada sambungan lagi kan? Au islahum bainan nas kan? Syekh ni jaga nombor 3 dia kata Suratun Nisa ayat rakam nombor 114. Boleh cek dalam Quran Suratun Nisa ayat 114. Apa maksud dia? Apa terjemahan dia? Artinya la khaira fi kathirin min najwahum, tiada ada kebajikan pada banyak daripada bisik-bisik. Najwa ni bisik, cakap dengan suara yang pelan. Bisik, menggunakan lidah, berbisik-bisik. Najwa. Najwa. Sampai nama Najwa tu ada sukalah bercakap. Kan ada nama-nama Najwa cakap, menggunakan dengan perkataan yang baik. Najwa, berbisik-bisik. Najwa tu mana? Bisik-bisik. Najwa pun bisik-bisikkan. Dan tiada ada kebajikan pada banyak daripada bisik-bisik mereka itu, melainkan mereka yang menyuruh dia dengan bersedekah. Kan? Nak dapatkan kebajikan, lidah ni digunakan supaya mengajak manusia ni supaya dia bersedekah. Ini tidak termasuk dalam binasa.
tidak masuk dalam kebinasaan lidah. Sekiranya seorang tu dia mengajak manusia ni kata, wahai fulan, bersedekahlah kamu, nescaya kamu akan mendapat kebajikan di akhirat. Dapat pahala dengan sebab bercakap, dengan sebab dia menggunakan lidah kepada dia menggunakan lidah dia keluarkan suara untuk sampaikan sesuatu supaya manusia ataupun saudara se-Islam dia supaya bersedekah. Maka pada ketika itu dia telah membuat kebajikan dan dia telah jauhkan lidah dia daripada kebinasaan. Dengan sebab dia menyuruh, dengan sebab dia menggunakan lidah dia dengan menyuruh manusia supaya bersedekah. Au ma'rufin, ataupun dengan kebajikan. Dia suruh buat baik. Buat baik, tak kira lah apa benda pun. Dia suruh tolong ni ke, dia suruh khidmat ni ke, tolong sapu sikit surau ni. Dia kata, pergilah solat, buatlah baik kepada kedua ibu bapa. Itu kebajikan umum. Maknanya kebajikan menggunakan lidah untuk kebajikan. Untuk apa? Untuk membuat kebajikan. Kebajikan mana umum lah. Segala perkara yang mendatangkan pahala itu adalah kebajikan. Kebajikan ni maknanya dia selain daripada perkara yang makruh dan juga yang maksiat ataupun yang haram. Maka selain daripada perkara itu, maka itu adalah kebajikan. Kemudian kata atau mendamaikan. Tu ayat dia ada sambungan ni. Au islam bainan nas, atau mendamaikan antara manusia. Atau mendamaikan antara manusia. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan laisal kazzab, tidaklah penipu, tidaklah tipu seseorang itu yuslihu bainan nas, untuk dia mendamaikan di antara sesama manusia. Maknanya dia cakap, contohnya dia kata apa, si fulan ni dia bergaduh, si fulan seorang di antara orang tengah ni mengatakan bahawa si Zaid mengatakan kepada kamu wahai Ali, dia mengatakan kepada kamu dia kirim salam pada kamu. Padahal si Zaid tadi tak kirim salam, pun. Kita nampak satu perkara yang dusta lah. Satu perkara yang dusta. Satu perkara, tapi dengan dia bercakap, orang yang tengah bercakap tu dengan tujuan untuk mendamaikan di antara keduanya, sebab mengamalkan ayat wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu, hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Maka dengan sebab itu dia berbohong pun dengan sebab bohong yang baik. Ada kata setengah kata bohong sunat, kan? Mendamaikan di antara keduanya. Nak damaikan, yang ni kirim salam ni, yang ni kirim salam ni. Ada yang jenis nak mendamaikan di antara isteri-isteri dia juga. Si Salmah kirim salam kat you lah, padahal tak ada apa-apa pun, kan? Salmah tak ada pun kirim salam kat dia pun, tapi pasal nak baik kan, itu adalah dibenarkan dalam syarak. Sebab Nabi kata laisal kadzab, Nabi sendiri mengatakan tidaklah tipu, tidaklah menipu seseorang itu untuk mendamaikan di antara sesama manusia. Boleh. Tipu yang tak boleh, tipu yang membawa kepada fitnah dan tipu yang membawa kepada maksiat, memang tak berlaku pun perkara, tak ada apa-apa, langgar benda itu, itu salah. Tapi untuk mendamaikan di antara sesama manusia, itu adalah dibenarkan dalam syarak. Tapi jangan melampau-lampau lah. Tengoklah betul-betul, kan? Jangan berlebih-lebihan sampai terus tipu je kan. Tapi untuk niat untuk membaikkan, mendamaikan di antara satu sama lain, insya-Allah itu dibenarkan. Itu dia kata. Atau mendamaikan antara manusia, iaitu makna ayat ini bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Jadi makna maksud daripada ayat ini, iaitu dengan apa yang telah dijelaskan dalam ayat ini, bahawa seseorang itu sekiranya dia buat perkara tadi,
iaitu menyuruh manusia supaya bersedekah, menyuruh manusia kepada kebajikan, menyuruh manusia ni untuk berdamai di antara satu sama lain. Ini tidak termasuk dalam kebinasaan, bahkan dia menjadi satu kebajikan bagi lidah tersebut. Itu yang kita kena faham. Jadi kita dah tahu, sebab sebelum ni kita dah faham dah apa fungsi lidah kan. Hari ini kita nak tahu apakah manfaat ataupun apakah kerosakan yang boleh berlaku sekiranya kita menyalahi atau kita salah menggunakan lidah. Itu kita kena tahu. Jadi apabila datang perkara itu, di hujung nanti baru datang syukur. Kan? Apabila kita dah faham perkara ni, di hujung nanti baru datang syukur. Dan nampak fungsi Allah, hebatnya Allah. Kan? Dan nampak Allah sendiri dengan lidah ni macam-macam ganjaran yang Allah sediakan. Barulah di hujung dia datang nampak syukur, terima kasih ya Allah jadikan lidah aku. Kan? Dia dah nampak fungsi lidah tu. Jadi dikata apa makna ayat ini? Bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau, dan engkau simpankan engkau simpankan akan perkataan engkau pada yang memberi faedah. Jadi kita simpan, kita dah tahu dah kebaikan atau keburukan tentang menggunakan lidah, dan banyak kebaikan dalam baik buruk lidah kita dah tahu. Maka kita akan simpankan perkataan-perkataan kita supaya perkataan yang keluar daripada mulut kita adalah perkataan-perkataan yang bermanfaat. Tak akan sekali-kali kita keluarkan perkara yang sia-sia. Kerana hadis ada katakan min husnil Islam al-mar'u tarkuhu ma la ya'ni, kan? Maknanya apa? Keelokan, kecantikan Islam itu iaitu meninggalkan perkara yang sia-sia. Sebab tu perkara sia-sia ni kita kena tinggalkan. Kadang-kadang buang-buang kosong ni kita kadang-kadang kena tinggalkan, kena buang-buangkan. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhu, setengah sahabat tanya, ada seorang sahabat, kamu ni duduk dengan seorang sahabat, dia rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain tanya kepada sahabat ni, kamu ni duduk dengan Nabi, kamu banyak apa segala sabda-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya ada kepada kamu, tapi kamu ni hanya diam saja. Dia diam saja bukan sebab dia tak nak sampai, kan, tapi dia mengamalkan hadis Nabi, mengamalkan Nabi SAW. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap dengan perkataan yang baik ataupun dia diam. Dia takut salah, dia diam. Sahabat-sahabat dia berhati-hati nak mengeluarkan sesuatu hadis daripada hadis Nabi SAW. Bukan dia suka-suka nak keluarkan. Sebab itulah dia ragu-ragu, dia diam, banyak diam daripada bercakap, kan? Ada setengah sahabat pula sehingga dia memasukkan batu, Sayyidina Abu Bakar, kan? Sehingga dia memasukkan batu ke dalam mulut untuk memelihara perkataan-perkataan yang tak sepatutnya keluar daripada lidah. Ini amalan salafus soleh, yang mana Nabi beritahu, ashabikan nujum, sahabat aku seumpama bintang-bintang di langit. Ada contoh yang Nabi telah tunjukkan kepada kita. Kalau kita ambil salah satu daripada sahabat sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita, pasti kita tidak akan tersesat di atas muka bumi ini dan juga di akhirat. Sebab itu kita baca banyak sirah tentang para sahabat kehidupan, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu kita kena banyak mengaji kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat. Sebab apa? Di situlah ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat sentiasa bersama dengan Nabi. Nak amal agama macam mana? Lihatlah sahabat. Sahabat macam-macam ada. Ada orang dia macam ini, ada orang dia macam ini. Dia tahap pun sama. Ada yang garang, ada yang lembut. Kalau jenis orang yang garang, macam ini amal. Sebab tu kita kena tengok balik sirah sahabat. Kemudian
maka ada padanya kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Apabila kita jaga perkataan kita, simpan elok-elok untuk keluarkan perkataan-perkataan yang baik, maka ada padanya, pada kita simpan, kita jaga lidah kita tadi, kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Bila kita pandai jaga, simpan lidah untuk bercakap, untuk benda yang bermanfaat, maka kita akan terlepas daripada kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Dikehendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat itu, iaitu perkataan yang jikalau ditinggalkan dia, nescaya tiada luput dengannya oleh pahala akhirat atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. Maknanya dikehendakkan barang yang tiada memberi manfaat, dia kata itu perkara yang jika ditinggalkan nescaya luput dengan dia, maknanya tak dapat apa-apa pun oleh pahala akhirat atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. Dan barang siapa yang menyimpankan ia daripada perkataan atas yang memberi manfaat, nescaya sedikit oleh perkataannya. Dia tahu lah bila dia nak gunakan perkataan untuk bercakap benda yang bermanfaat, nescaya dia sedikit bercakap. Dia mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata. Ketika engkau berkata-kata, fikirkanlah ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah. Jadi apabila kita nak bercakap tu, fikir dulu. Syekh kata, apabila kita cakap, jadi kita dah faham dah dia punya apa, cara penggunaan lidah ni sekian macam ini. Kita dah tahu dah fungsi dia macam ini. Kalau buat gini dia dapat gini, kalau buat gini dapat gini. Maka kita berfikirlah sebelum kita bercakap. Maka kita akan berfikir untuk kita bercakap, aku cakap ni benda berfaedah ke atau tak berfaedah. Maka kita akan memikirkan. Jadi dia kata apa? Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah, akan bahawasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Subhanahu wa taala, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, nescaya adalah ia untung yang sangat besar. Kita tukar daripada perkataan ni, kita fikir nak cakap perkara tak faedah ni, lebih baik aku bercakap tentang nama Allah. Lebih baik aku cakap tentang nama Allah, lebih bermanfaat lagi. Kan seperti Allah Taala berkata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan segala nikmat aku hendaklah kamu ceritakan. Lebih baik cerita tentang kehebatan Allah, nikmat Allah beri. Kan? Hebatnya Allah SWT jadikan mata saya boleh lihat. Hebatnya Allah SWT jadikan telinga saya boleh dengar. Lebih bermanfaat lagi. Lebih baik kita cakap tentang nama-nama Allah, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, nescaya adalah ia untung yang sangat besar. Besar, apabila untung yang sangat besar ni, kalau Allah kata Allah nak ganjarkan ganjaran yang sangat besar, nescaya seorang pun tak tahu betapa besarnya. Allah kata, basyiril mu'minina bi anna lahum fadlan minallah, fadlan kabira, fadlan minallah kabira. Kan? Maka apabila Allah SWT berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman, ganjaran yang disediakan oleh Allah SWT kepada mereka ini, iaitu ganjaran yang sangat-sangat besar. Apabila sebut ganjaran yang sangat besar, seorang pun tak boleh nak ukur betapa besarnya ganjaran yang Allah sediakan. Malaikat yang besar-besar pun tak dapat nak ukur. Ganjaran yang kita tahu sekarang ni pun, yang kita tahu, syurga ni yang paling kecil 10 kali besar dunia. Itu yang kita tahu, tu yang Nabi sampaikan pada kita. Banyak lagi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka siapa orang pun tidak tahu apakah ganjaran yang Allah Ta'ala nak sediakan besok di akhirat. Dan insya-Allah kita akan melihatnya besok apabila kita akan sampai besok di sana, insya-Allah. Sekarang tak tahu, tapi banyak lagi ganjaran yang kita tidak tahu.
Yang kita tahu hanya ganjaran yang sekecil-kecil ganjaran untuk iman yang selemah-lemah iman adalah syurga dia paling kecil 10 kali besar dunia. Itu yang kita tahu. Banyak lagi kita tak tahu. Yang Allah sediakan untuk siapa? Untuk saya dan tuan-tuan dan pada orang yang beriman. Sikit lagi. Kemudian kerana zikrillah itu menyerupai ia akan sepotong emas. Sebab menyebut Allah itu, menyebut nama-nama Allah, mengingat kepada Allah, sebut tentang Allah itu menyerupai, dia mengumpamakan, serupa ia dengan sepotong emas. Dimisalkan, diumpamakan seperti sepotong emas. Dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia akan sepotong daripada tanah yang keras. Tanah yang keras, apa faedah bagi tanah orang? Tanah keras kan, dengan emas, sepotong tanah keras, sepotong emas kan. Tanah tu apa faedah dia? Emas tu kita tahu dah, kita apa faedah, walaupun kecil tapi dia sangat lumayan. Berapa ramai yang ini orang yang masuk nak dapatkan emas, sanggup dia korbankan wang ringgit dia, harta dia untuk mendapatkan emas. Kenapa? Nilai emas tu. Tapi tanah yang keras, kalau jual di jalan pun orang pun tak pandang. Tanah yang keras, kita tahu itu tanah apa kan. Batu-batu tu pun kalau sebiji pun kita belum tentu nak buat apa. Rumah aku dah siap apa semua, batu-batu sebiji nak beli. Tapi kalau Omer dia tahu nilai dia berapa. Sebab tahu punya emas tu dia punya nilai dia, sebab dia faham tentang nilai emas. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan ketul emas. Maka adakah suka orang yang berakal meninggalkan ketul emas dan mengambil ia akan ketul tanah yang keras? Saya tanya balik kan, orang yang berakal ada patut ke dia ambil, dia tinggalkan emas, dia ambil tanah? Adakah macam itu? Sebab tu dalam ayat banyak Allah Ta'ala menyindir bagi orang yang Allah Ta'ala beri akal. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatadhakkarun. Banyak Allah Ta'ala bagi tahu pada apakah kamu ni tak berakal? Apakah kamu ni tak melihat ke? Mantul letak mana? Mantul letak lutut ke? Macam itu. Banyak Allah Ta'ala menyindir manusia yang sanggup membuat maksiat. Allah Ta'ala dah beri jalan yang baik pada dia, tapi dia nak pilih yang buruk juga, nak pilih yang maksiat juga. Atau kata fala ta'qilun, apakah kamu ni tak berakal ke? Apalah tubsirun, apakah kamu tak melihat ke? Aku dah bagi mata pun tak nampak lagi ke? Allah sindir dia. Sebab tu untuk orang yang bijak, orang yang cerdik, sebab tu lah dia mengatakan, adakah orang yang berakal tu dia akan pilih tanah yang keras daripada emas? Ini apa? Ini yang kata yang tak berfaedah tu. Ini jika perkataan itu tidak ada padanya dosa. Maka jika ada padanya dosa, nescaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia gantinya akan sepotong api. Kalau yang sia-sia tadi tu, yang tanah kering tadi itu sekiranya diumpamakan kalau tak ada kait dengan dosa. Tapi kalau percakapan itu ada dosa, bukan jadi sepotong tanah yang keras, bahkan menjadi sepotong api. Rugi besar lah dia. Kebinasaan pula yang diambil. Emas ditinggalkan, kebinasaan pula yang diambil. Maka kata nescaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia gantinya akan sepotong api. Dan yang demikian itu, yang mengambil sepotong api itu, yang demikian itu rugi yang sangat besar. Sangat-sangat besar rugi dia apabila dia salah menggunakan lidah dia. Maka setengah daripada segala perkataan yang memberi manfaat itu wallahu a'lam. Cukup dah tu.
Kita sambung akan datang. Maka setengah daripada perkataan yang memberi manfaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir li ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina wa hdina wa hdina jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.